Masyarakat Islam Rohingya terus menderita akibat pencabulan hak kemanusiaan oleh pihak tentera Myanmar sejak tahun 1978. Akibatnya ramai yang melarikan diri ke negara jiran seperti Bangladesh, malah ada yang bertaruh nyawa ke negara yang lebih jauh. 2016 menyaksikan pertempuran antara tentera Tatmadaw dengan kaum Rohingya di Rakhine mengorbankan banyak nyawa terutama kaum lelaki, dewasa dan kanak-kanak yang disyaki sebagai militan. Pertempuran itu berlaku selepas 300 lelaki didakwa membunuh 9 pegawai polis di sempadan Myanmar dan Bangladesh. Orang Rohingya dituduh bertanggungjawab dari bahasa yang mereka tuturkan. Menurut saksi pemerhati, pada ketika itu hak asasi manusia tidak diendahkan dan pembunuhan dilakukan sewenang-wenangnya apabila tentera Tatmadaw memasuki kampung-kampung Rohingya. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah menyeru supaya semua pihak menahan diri secara maksimum daripada meluaskan lagi pertempuran. Semestinya pihak Rohingya seperti akan menjadi mangsa kerana tidak mempunyai senjata ketika berlaku pertempuran dengan pihak tentera yang serba lengkap. Kaum Rohingya diisytiharkan tidak berwarga negara oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982. Mereka hanya layak memperoleh kewarganegaraan jika dapat membuktikan nenek moyang mereka berada di Myanmar sekurang-kurangnya pada tahun 1832. Ketika itu, negara tersebut dalam pemerintahan British. Etnik Rohingya ini adalah satu etnik atau bangsa yang telah mendiami negeri Arakan ini yang dikatakan sejak kurun ke-7 Masihi. Maknanya sudah sekian lama mereka berada di wilayah ini. Dan mereka ini sebahagian besarnya adalah yang menganut agama Islam selepas kedatangan Islam yang dibawa oleh para pedagang-pedagang dan para pendakwah-pendakwah Islam pada kurun ke-7 dahulu. Dan ketika mana kalau ditengok dari segi kronologi sejarahnya, 1785 berlaku satu konflik di mana telah berlaku penghijrahan besar orang-orang Rohingya ini ke wilayah Chittagong di sebelah kalau sekarang ini di sebelah Bangladesh. Dan bermulalah penghijrahan dan juga suatu pergerakan orang Rohingya ini kerana kawasan ataupun wilayah Arakan ini sangat strategik dan sentiasa diimpikan oleh pelbagai pihak kuasa besar ketika itu. Dan sudah jelas etnik Rohingya ini, kalau ditengok nama Rohingya itu sendiri berasal dari satu perkataan yang dinisbahkan dengan maksud yang disayangi, yang dikasihi. Dan mereka ini hidup dalam keadaan yang sangat harmoni pada waktu tersebut. Namun selepas berlaku lagi Perang Dunia dan pada tahun 1935 mereka kembali berpatah balik ke wilayah Arakan ini. Dan selepas 10 tahun selepas itu, ketika mana Burma akan mendapat kemerdekaan daripada British pada tahun 1948, maka telah diberi kuasa autonomi pada ketika itu oleh Jeneral Aung San, bapa kepada Aung San Suu Kyi sekarang ini, kepada etnik Rohingya ini untuk duduk dan berada di bumi Arakan ini. Namun demikian, pada tahun 1954 hingga 1960 berlaku rampasan kuasa selepas pembunuhan Jeneral Aung San ini, yang ketika itu Presiden namanya Presiden UNO telah isytiharkan kemerdekaan atau kenegaraan kepada etnik Rohingya ini. Dan pada tahun 1962 dalam catatan sejarahnya telah berlaku rampasan kuasa oleh Jeneral Ne Win, dan bermula tahun inilah etnik Rohingya ini telah dizalimi dan dinafikan hak sebagai rakyat di Burma. Dan pada ketika itulah berlakulah penghijrahan lagi beramai-ramai etnik Rohingya ini
masuk ke sebelah Chittagong, Bangladesh dan ke serata dunia ketika itu. Dalam tempoh Januari hingga Mac tahun 2015, lebih 20,000 orang mengharungi laut untuk mendarat di Thailand, Malaysia dan Indonesia dengan mengakibatkan beratus-ratus kematian. Yang pasti, jika tidak ada tindakan segera seperti pasukan pendamai PBB bagi melindungi mereka, kaum ini akan pupus dengan banyak kematian dan penderitaan pada tahap krisis kemanusiaan. Mesyuarat tergempar Menteri-Menteri Luar OIC yang pertama baru-baru ini membincangkan permasalahan minoriti Islam Rohingya di Myanmar sejak tahun 1980. Agenda tertumpu kepada isu pencabulan hak. Rata-rata negara OIC pada mesyuarat ini mencari jalan penyelesaian masalah Rohingya. Bantuan kewangan yang diumumkan oleh Perdana Menteri sewaktu ucap tama beliau di mesyuarat itu disahut beberapa negara OIC lain. Indonesia yang turut dibanjiri pendatang Rohingya selepas tercetusnya konflik di wilayah Rakhine pada tahun 2015 telah menyediakan 10 kontena bantuan kemanusiaan ke wilayah terbabit selain beberapa resolusi. Namun apa yang lebih penting ialah negara OIC kini peka dengan permasalahan ini dan telah bersatu untuk membantu minoriti Islam Rohingya. Kerajaan Myanmar di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi perlu ubah kepahitan masa silam minoriti ini dan memberikan mereka harapan untuk masa hadapan di Myanmar. Selamat pagi Malaysia.